Bertemu kembali rentasan berita edisi 669, saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Lepas serang Dr. Zulkifli, salahkan Khalid pula. Sementara rakyat kelaparan, pemimpin sibuk berpolitik. Di mana tuah Muhyiddin Yassin pasca COVID-19? Masihkah anda nampak hijau selepas PKP? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gara-gara hendak menghalalkan langkah Sheraton kegagalan membendung kluster tabligh yang mengakibatkan penularan COVID-19 kini dihempap atas bahu pengarah komunikasi amanah Khalid Samad pula. Sekeping surat dari Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang bertarikh 17 Februari 2020 digunakan sebagai bukti menyokong dakwaan sumbang mereka. Surat itu yang bertajuk penggunaan penutupan Jalan 3 Palang 149J sempena Perhimpunan Ulama dan Pergerakan Usaha Dakwah di Masjid Jami' Bandar Baru Seri Petaling. Permohonan dari Masjid Jami' Bandar Baru Seri Petaling. Perenggan 2.0 surat itu berbunyi, dimaklumkan jabatan ini tiada halangan di atas permohonan berkenaan. Surat tersebut menyatakan syarat-syarat kelulusan permohonan pada perenggan 3.0 dan sub perenggannya. Syarat ini jelas dinyatakan pada perenggan 3.1 yang berbunyi perlu mendapat kelulusan permit dari Ibu Pejabat Polis Daerah dan Ketua Polis Trafik Kuala Lumpur. Khalid Samad yang juga bekas Menteri Wilayah Persekutuan ketika dihubungi Jom Channel mengesahkan bahawa surat tersebut ialah mengenai kelulusan menutup jalan atas syarat perhimpunan itu mendapat kelulusan pihak polis. Beliau berkata perenggan 3.1 dinyatakan dengan jelas kelulusan polis perlu diperolehi. Program boleh diadakan bila dah dapat permit polis berpegang kepada syarat yang disebut di BKL. Tak ada kelulusan polis tak boleh tutup jalan, jelasnya kepada Jom Channel. Jadi siapa yang akhirnya memberi kelulusan di BKL atau polis? Kalian boleh lihat salinan surat daripada pihak polis yang bertarikh 12 Februari 2020 iaitu 5 hari sebelum surat di BKL dikeluarkan. Surat kelulusan polis ini ditularkan oleh portal pencacai Kerajaan Tebuk Atap atau Pintu Belakang Malaysia Today untuk menyalahkan Pakatan Harapan. Tetapi apabila kantoi bahawa Jabatan Polis berada di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN yang dikuasai Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka keluar pula surat di BKL. Antara yang kecoh mengenai perkara ini ialah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang sepatutnya mahir tentang peraturan mengadakan perhimpunan. Bayangkan jika pada waktu itu DBKL menolak permohonan itu. Sudah tentu gerombolan kleptokrat akan menuduh Khalid Samad mengikut telunjuk DAP dan anti dakwah Islam. Begini sajalah. Kerajaan pimpinan Pakatan Harapan adalah kerajaan yang berkuasa atas mandat rakyat. Justru pemimpin Pakatan Harapan yang komited kepada usaha membina semula negara tidak berbohong atau menafikan tindakan mereka. Sikap ini amat berbeza dengan Najib Razak yang menafikan duit 1MDB masuk ke dalam akaunnya. Apabila duit 1MDB dikembalikan, masih berteriak menafikan peranannya sendiri yang menyebabkan kecurian wang itu yang disiasat di bawah inisiatif pemulihan aset kleptokrasi oleh Jabatan Keadilan DOJ Amerika Syarikat. Tetapi yang lebih menghairankan ialah bagaimana pemimpin-pemimpin agama khususnya dalam PAS boleh menerima hujah dangkal penyokong kerajaan Tebuk Atap atau Pintu Belakang ini berhubung isu COVID-19. Ingatlah, yang hak tetap hak. Langkah Sheraton tetap satu, rampasan kuasa. Sekarang pemimpin dan penyokong kerajaan tanpa mandat rakyat ini nak kata apa lagi? Adakah selepas ini anda mahu spin kedua surat yang anda viralkan itu palsu? Cuba lagi Najib. Angka kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia kini 177,611 orang. Seramai 2,556,526 orang telah disahkan dijangkiti penyakit ini.
Sementara itu, statistik terkini COVID-19 di Malaysia setakat jam 5 petang yang dikeluarkan oleh KKM 21 April ialah 5,482 kes dengan 92 kematian. Rakyat dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan mereka tidak boleh keluar untuk bekerja mencari rezeki. Rakyat kelaparan. Tan Sri Muhyiddin Yassin berjanji kononnya no one will be left behind atau tiada siapa yang akan dipinggirkan dalam pemberian 1,000 bakul makanan yang akan diedarkan ke setiap kawasan parlimen di Malaysia. Namun janji itu hanya indah khabar daripada rupa. Bantuan 1,000 bakul tak kunjung tiba di kawasan Ahli Parlimen Pakatan Harapan. Isu ini mengundang persoalan dari Ahli Parlimen segambut Hannah Yeoh yang bertanya kepada Menteri Wanita dan Keluarga Datuk Seri Rina Harun ke mana perginya bakul makanan Kementerian Keuangan untuk setiap kawasan parlimen. Betulkah bakul makanan telah diberikan kepada ketua-ketua bahagian Perikatan Nasional untuk agihan? Soal Hannah. PKP pula menjadi 2 darjat. Rakyat ditangkap dan dihukum. Pemimpin Perikatan Nasional ke sana ke sini berkenduri makan-makan serta menyambut hari jadi. Lepas itu mereka hanya sekadar minta maaf sahaja. Kata Ahli Parlimen Amanah Sepang Muhammad Hanifah Maidin, dalam undang-undang permohonan maaf tidak kebalkan seseorang daripada pendakwaan. Malah ia merupakan pengakuan bersalah. Sementara itu di satu pihak pula sibuk berebut kedudukan dalam GLC dan badan-badan berkanun seolah-olah organisasi itu ghanimah atas kemenangan dalam rampasan kuasa pada 24 Februari yang lalu. Lalu terpecahlah profesional yang dilantik oleh Kerajaan Pakatan Harapan yang lalu dan diganti dengan ahli parlimen dan aktivis politik yang kita tidak tahu apa kelayakan mereka. Anehnya, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki mempertahankan tindakan itu. Peranan mereka adalah mewakili rakyat memantau perjalanan sesuatu GLC. Katanya dipetik oleh Berita Harian. Beliau berpendapat bahawa badan membuat keputusan GLC sesuai diberikan kepada pihak pembuat dasar termasuk dalam kalangan ahli parlimen, manakala badan yang mentadbir dan menguruskan GLC seharusnya diberikan kepada bukan golongan politik. Keseimbangan ini perlu selaras dengan prinsip pengasingan kuasa di antara pihak legislatif dan eksekutif, tegasnya. Rupanya pemimpin Perikatan Nasional tidak faham konsep pengasingan kuasa antara legislatif dan eksekutif dalam sistem demokrasi. Jom Channel ingin mengingatkan sekali lagi, legislatif dalam sistem demokrasi bukan bermaksud hanya ahli parlimen kerajaan sahaja. Kalau ahli parlimen sudah duduk di JLC, maknanya mereka sudah menjadi jentera eksekutif. Seperkara lagi, ahli politik wajar memahami benar-benar bahawa dalam prinsip demokrasi kerajaan diperintah oleh pihak majoriti yang memenangi pilihan raya umum dan tidak menzalimi pihak minoriti. Yang masuk dengan menebuk atap atau ikut pintu belakang itu tiada dalam sistem demokrasi kerana mereka perampas kuasa. Demokrasi tidak pernah menghalalkan rampasan kuasa tanpa mandat rakyat. Justru 1,000 bakul makanan yang diperuntukkan kepada setiap ahli parlimen wajib diterima oleh ahli parlimen berkenaan kerana memberi kepada yang hak itu adalah satu demokrasi. Pemimpin yang melakukan kesalahan wajar dihadapkan ke muka pengadilan kerana prinsip sama di sisi undang-undang itu pun demokrasi. Jika tidak faham prinsip demokrasi yang mudah ini, lebih baik berhenti daripada menjadi ahli politik. Ada yang berpendapat COVID-19 ini menjadi penampan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mahu menangkis serangan untuk menjatuhkannya sebagai Perdana Menteri ke-8. Lebih-lebih lagi, kerajaan tebuk atap atau pintu belakang ini tidak berdiri di atas apa-apa janji manifesto. Justru itu boleh buat apa-apa tanpa dipersoalkan. Benarkah naratif itu? Pengarah Pendidikan Politik DAP Liu Ching Tong berpendapat Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP yang bertujuan mengawal penyebaran wabak COVID-19 sedikit sebanyak telah memberi ruang bernafas untuk Muhyiddin. Tetapi beliau tahu bahawa PKP ini bukanlah untuk selama-lamanya. Menurut Ching Tong, watak-watak yang menjadi ahli kabinetnya terdiri daripada mereka yang langsung tidak dipeduli, tidak dikenali, ditertawakan atau amat dibenci. Menurut beliau, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali kini menjadi cercaan ramai akibat peranannya dalam rampasan kuasa ini. Azmin turut tidak disukai ramai ekoran kesilapannya dalam menguruskan pembukaan semula beberapa perusahaan dalam fasa ketiga PKP. Kes pembukaan perkhidmatan gunting rambut sebagai contoh kebebalan ini. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba pula kini pelawak de facto nombor 1 negara dan merupakan liability besar dalam pentadbiran Muhyiddin Yassin.
Setiap kali beliau muncul di media, kerajaan hilang 3 hari kerana cercaan orang ramai, kata Chin Tong. Chin Tong tidak menyenaraikan kelucuan Menteri Doraemon Datuk Seri Rina Harun dan TikTok Datuk Dr. Nur Aini Ahmad. Di sini letaknya cabaran buat Muhyiddin. Beliau akan terpaksa hidup bersama setiap seorang anggota gabungan yang diikat secara kelam kabut ini, ujar bekas timbalan Menteri Pertahanan itu. Muhyiddin mendakwa mendapat sokongan sekitar 114 kerusi daripada 222 kerusi di Parlimen. Tetapi itu tidak bermakna Muhyiddin boleh tidur lena, kata Chin Tong. Sama ada mentadbir dengan sokongan 113, 114 kerusi, buktinya bukanlah dalam usul undi tidak percaya. Buktinya wujud dalam setiap rang undang-undang yang dibentang di Parlimen. Setiap satunya akan menjadi peluang untuk membuktikan sama ada kerajaan masih mempunyai majoriti. Beliau seperti sependapat dengan Datuk A. Kadir Jassin yang mengatakan Muhyiddin sedang dibuli oleh UMNO. Selain tuntutan jawatan oleh UMNO Sabah yang dikuasai Bung Mukhtaradin, Chin Tong berkata kita dapat melihat bagaimana UMNO sedang membuli Muhyiddin Yassin apabila beliau sendiri tidak mampu mengambil tindakan disiplin terhadap jemaah menterinya yang melanggar peraturan PKP. Justru untuk mendapatkan sokongan mereka, pengagihan kedudukan di dalam GLC bagi ahli parlimen penyokong kerajaan yang tidak dilantik menjadi menteri dan timbalan menteri dilaksanakan dengan begitu rakus. Ini pasti membuncitkan lagi kos pentadbiran dan operasi kerajaan setelah bilangan mereka yang menjawat jawatan menteri dan timbalan menteri mencecah angka paling besar iaitu seramai 70 orang, belum termasuk duta-duta khas yang bertaraf menteri. Di samping itu juga kedengaran bisik-bisik bahawa Azmin dan kuncu-kuncunya bakal membentuk parti baharu Mirit Keadilan kerana kedudukannya dalam Bersatu masih kabur. Jika benar, semakin berkuranglah ahli Bersatu di dalam gerombolannya. Justru setakat ini Tuan Muhyiddin dipegang oleh ahli penyokong kleptokrat yang membantu menaikkannya. Tanpa mereka, Muhyiddin hanyalah seperti luncai sahaja walaupun dapat menyelamatkan diri terjun dengan labu-labunya, tetapi berakhir dengan tragis juga akhirnya. UMNO tidak akan setia dengan Muhyiddin untuk berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15. Menteri Alam Sekitar dan Air KASA Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berkata kualiti alam sekitar khususnya udara dan air sungai bertambah baik sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Orang ramai disaran untuk terus mengamalkan gaya hidup hijau seperti menggunakan kenderaan awam, menjimatkan penggunaan elektrik dan mengadakan aktiviti kitar semula selepas PKP berakhir, katanya pada perutusan khas sempena sambutan Hari Bumi ke-50 di Facebook KASA hari ini. Justru itu, saya menyeru agar rakyat terus mengamalkan gaya hidup hijau seperti menaiki kenderaan atau pengangkutan awam, menggunakan tenaga elektrik di rumah secara efisien, serta mengamalkan aktiviti kita semula meskipun PKP ini telah pun berakhir. Sambutan Hari Bumi mula diperkenalkan pada tahun 1970. Ia sebagai usaha menghargai bumi, menyemai rasa tanggungjawab dan meningkatkan kesedaran orang ramai untuk melindungi bumi serta alam sekitar. Kita harap usaha ini dapat meningkatkan penghayatan pelbagai lapisan masyarakat dalam mengamalkan gaya hidup hijau, ujarnya. Selain itu, Tuan Ibrahim berkata sepanjang tempoh PKP, pencemaran alam sekitar semakin berkurangan, langit semakin biru dan sungai semakin jernih. Tuan Ibrahim sedang berhalusinasi di alam Firdausi. Mungkin. Maaf Menteri Mewah, tak pasti selepas PKP nanti rakyat boleh teruskan lagi hidup atau tidak. Justru nak bergaya hidup hijau itu, rakyat cubalah ya. Setakat ini gaya hidup hitam dan gelap lebih terjamin. Rasanya bila ada orang yang mungkin hilang kerja, maka hilang sumber pendapatan dan lain-lain. Sindir Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin di Facebook beliau. Hanifah berkata beliau tidak pasti sama ada rakyat boleh naik kenderaan awam kerana syarikat bas atau perkhidmatan teksi Grab belum tentu boleh terus beroperasi selepas PKP. Bila duduk rumah dan tak upaya bayar bil elektrik, kami rasanya lagi bertambah cekap dalam penggunaan elektrik, bukan jimat elektrik YB. Kami tak guna langsung bila TMB mula potong sebab tak bayar bil, katanya. Hanifah turut menyindir tentang pencemaran otak yang semakin bertambah.
Sebab banyak dengar teori-teori menarik semasa PKP, barulah kami tahu ada 500 buah negara kat dunia ni berubah ilmu geografi. Cikgu dan murid sedang adjust otak mereka lah ni. Langit makin membiru, agaknya sebab tak ada pencemaran dari kapal terbang ke? Syarikat kapal terbang pun nak minta tolong government bagi pinjaman dan benarkan. Mungkin Tuan Ibrahim belum membaca kenyataan Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Malaysia yang berkata separuh daripada 916 syarikat yang dikaji menunjukkan mereka memerlukan lebih daripada 6 bulan untuk pulih. Menurut bernama Presiden ACCIM, Tan Sri Leong Yap berkata, kerajaan perlu mula menyediakan pelan pemulihan ekonomi untuk menstabilkan dan memulihkan ekonomi serta membantu perniagaan bermula semula. SERC telah menjalankan kaji selidik pada 13 hingga 21 April untuk mendapatkan maklum balas daripada komuniti perniagaan mengenai penyediaan strategi keluar pasca PKP, termasuk menggariskan langkah jangka sederhana serta panjang bagi memastikan pemulihan ekonomi dan kemampanan perniagaan. ACCCIN mencadangkan beberapa langkah jangka pendek, sederhana dan panjang yang meliputi pengurangan kadar cukai pendapatan untuk syarikat serta perusahaan kecil dan sederhana, di samping mewujudkan pelan pelaburan kebangsaan yang strategik bagi menjana pelaburan swasta, terutamanya pelaburan langsung domestik. Bunyi cadangannya hebat, tetapi mampukah kerajaan tebuk atap ini melakukannya apabila masing-masing anggotanya asyik berpolitik untuk menguatkan posisi mereka? Pekerja bercuti masa PKP tak tahulah lepas PKP mungkin teruskan cuti tapi diganti dengan perkataan berhenti, kata Hanifah sinis. Mungkin rumput padang golf masih boleh dikekalkan hijau kerana ia tetap dimakmurkan oleh menteri-menteri dan VIP yang rajin menunggal di sana. Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera.